Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Untuk webinar pada kali ini, kita akan semak marking. Okey. So, kita ada student daripada kelas yang masih lagi belum run sebenarnya untuk bulan 8 nanti, insyaAllah. Bulan 8? Sekarang bulan berapa? 8 kan? Bulan 8 kan? Betul je, tak bulan 8. Bulan 7. Okey, baik. So, Safwan buat marking apa ni? Maksudnya currency. Bukan. Marking yang Safwan buat ni, Safwan buat marking apa? Support, resistance. So, saya boleh tahu apa yang saya perlu fokus. Support, resistance, RBS, SBR. Complete package untuk semua 4 jenis marking lah. Aha. Soalan saya, yang belakang ni ada merah biru ni benda apa? Tak, itu saya nak tengok channel kan baru belajar kan. So nak tengok dia punya door point apa benda semua lah, door theory tu. Okay, yang tu sebenarnya a bit advanced daripada yang buat marking ni. Cumanya sepintas lalulah, apa yang Safwan faham dengan door theory ni? Door theory dia menentukan trend lah. Menentukan trend. So, bila mana kita dah tahu trend, apa yang perlu kita buat selepas kita kenal trend? Apa nak kena buat? Kena buat marking. Dalam trend tu ada berapa jenis wave? Minor dengan major. Minor dengan major. Macam mana kita nak tentukan trend entry mana yang kita nak hold pada trend yang mana? Berdasarkan kepada apa yang Safwan dah marking ni. Okay, yang ke belah belakang ni lah. Kita merujuk pada yang belah belakang ni. Okay. So, kalau kata entry sell, berdasarkan trend yang belah belakang yang Safwan tengok ni, entry mana yang Safwan nak hold? Sell atau buy? Sell. Sell. Entry mana yang Safwan nak, mungkin scalping lah. Perkataan yang paling sesuai sekali nak guna scalping. Buy lah. Buy. Okay. Jadi walaupun dalam keadaan scalping untuk GBP CHF position buy, Safwan boleh nampak yang mana reversal yang berlaku, pergerakan minor wave yang berlaku, dia akan makan masa sekurang-kurangnya 3 bulan. Boleh nampak? Okay. Nampak. Jadi bila point-point tu tadi, point yang kita assume akan berlakunya reversal ataupun retracement, dekat point tu yang kita nak tangkap. Boleh? Boleh. Tapi kenapa bila kita entry buy, kita fokus pada scalp? Ada siapa-siapa boleh jawab? Ada siapa-siapa nak cuba? Sebab orang yang dalam webinar ni semuanya advance belaka ni. Rizwan, Dina, Azizul, Azwan. Ni semua yang advance betul-betul ni. Bukan main-main ni. Dah sampai level entry dah. Dah sampai level trade dah. Ada yang nak cuba? Kenapa buy masih lagi dalam keadaan scalping walaupun dia memerlukan 3 bulan untuk retrace ke atas? Ada siapa-siapa nak cuba? Tak ada? Safwan sendiri nak cuba? Sebab dia minor wave je. Sebab dia minor wave. Kenapa dia minor wave dan kita perlu jadikan dia entry scalp bila mana kita masuk buy? Kenapa? So, lepas pada ni hati-hati nak buat plotting sebab bila saya semak homework, saya nampak ada plotting, saya akan tanya. Tak apa, teruskan. Cuba. Kenapa? Cuba. Ini bukan satu ugutan. Sebab kalau dia, sebab sekarang ni kalau tengok dia punya door dia tengah downtrend. Bila mana Safwan entry, bila mana you all entry, okay, bila mana you all entry, contoh katakanlah entry tu dekat sini, contoh. Dekat sini, contoh. Okay, target nak entry buy. Okay, kemudiannya bila mana entry buy, katakanlah sini target yang akan berlaku untuk reversal tu tadi. Point of reversal tu berlaku dekat situ, contoh. Boleh? Bila mana target dia dekat situ, masalah dia sekarang ni, wave ataupun player dia push price downwards. Boleh? Dia push price ke bawah.
Dominant player bagi trend jenis ini ialah seller. Okay. Dominant player seller. Okay. Bila mana dominant player ialah seller, jadi dia akan push price ke bawah. Jadi bila mana kita entry buy dekat sini, ada kemungkinan yang seller akan push price lebih bawah. Faham? Faham tak? Faham. Bila mana seller push price lagi bawah, seterusnya entry buy korang ni tadi akan berlaku floating. Boleh? Boleh faham? Faham. Itu yang saya tak nak. Dan itu yang kita tak nak. Saya yakin semua orang tak nak floating. Betul tak? Sebab tu bila mana entry bertentangan dengan trend, kita nak jadikan dia dalam keadaan scalping. Ini kalau float bukan sikit-sikit ni, 170 pips ni. Mampus. Faham tak? Insting mana-mana trader sekalipun, deep down inside, dia mesti nak pucuk akar. Confirm. Mana-mana trader sekalipun, normally itu dia. Dia mesti kejar pucuk akar. Sebab tu daripada awal saya dah terapkan, sekiranya kita nampak minor wave dan minor wave tu tadi, dia macam case yang kita tengah tengok sekarang ni, dia ialah buy punya position. So pastikan buy entry tu tadi, dia adalah scalping. Boleh? Boleh. Sebab kita nak elakkan floating. Bukan sebab kalau kita nak cerita, kata 3 bulan dia naik ke atas tu kan, boleh nampak kat sini 3 bulan. Daripada bawah ni, contoh ke atas ni, 1,800, 1,000 pip lah. Senang cerita, tak payah ambil lah belakang-belakang tu, 1,000 pip. Dengan 1,000 pip macam ni, takkan nak scalping. Betul tak? Itu bukan scalping dah namanya. Dan ambil masa pun 3 bulan, itu dah swing dah. Dah masuk major swing dah pun sebenarnya. Boleh tak? Boleh. Tapi sifat buy tu sendiri, di peringkat awal ni, kita kena jadikan dia scalp. Kita kena consider dia sebagai scalping punya entry. Boleh? Faham. Betul-betul kau faham ni? Faham je. Okay. Jadi stop untuk yang ni dulu. Rizwan ada soalan? Tak ada je. Dina ada soalan? Tak ada cikgu. Azizul ada soalan? Untuk scalping ni kita masih boleh entry juga kan cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Macam saya cakap tadi, kalaulah kata dah 3 bulan, itu bukan scalping dah nama dia. Kalau kata in term of pip, sebenarnya dia dah 1,000 pip dah. Kan scalping ke apa benda macam tu. Tak? Tapi peringkat awal tu tadi. Sebab kalau korang perasan, saya ajar korang trade pada reversal dan retracement punya point. Itu yang saya terapkan. Pemahaman yang sebegitu. Okay? Jadi bila mana korang entry pada hujung ke hujung, dan dia berlawanan trend, pastikan dia dalam bentuk scalping dulu. Lepas pada tu, price dah nurture the structure, dia dah buat plan satu, dia dah cantik apa benda semua. Dan pastikan Rizwan, alignment untuk structure itu kukuh berlaku pada setiap time frame. Jangan awak perhatikan pada H1, awak lupa H4. Boleh Rizwan? Boleh cikgu. Kena beringat benda tu. Okay? So, sebab tu saya tekankan buy to scalping, tapi untuk bawah tu. Sebab kita nak entry bukan tengah jalan, tapi hujung ke hujung tu yang kita nak. Trading cara yang nak kata intra pun tak boleh juga, swing lah. Cara swing lah. Okay? So dapat Azizul? Boleh dapat? Faham? Dapat je. Azwan ada soalan? Azwan tak apa, saya tunggu chat box. Saya tunggu dekat chat box. Kalau Azwan ada soalan, teruskan. Typing je kat situ, nanti saya akan baca. Alif dengan Haikal, ada soalan? Tak ada respon?
Okey, baik. So Alif, Haikal dah bagi respon dah. Alif ada soalan? Tak ada. Dina ada template tak nak share? Trading plan Dina ke apa ke? Ada template saya share tapi saya update tadi petang. Tadi petang pun chat tak bergerak sebenarnya, so tak ada masalah. Okey kan? Okey saya share. Kenapa ada tapi tadi petang? Pelik juga. Ada broker yang bergerak ke chat dia? Kenapa sini ada dua line ni? Safwan, kenapa sini ada dua line? Merah satu, biru satu? Sebab saya nampak di situ ada candle biru merah and then merah ke biru. Oh, okey. Baik, saya padam yang biru ni . So bagi ada yang merah sahaja. Okey. Baik. So sekarang ni bila mana nak buat marking, saya kena pakai pin lah macam ni. Okey. Boleh nampak tak? Pin? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni, yang ni sekarang ni merupakan current price ni. Current price dia. Boleh? Boleh. Baik. Ini apa dia? Resistance sebenarnya kat situ. Resistance kena marking dengan apa? Kotak. Kotak. So kenapa marking dengan line? Sebab tak close lagi candle tu sebenarnya. Saya tanda dengan hitam je lah dulu. Okey. Sekarang ni atas ni apa benda pula? Resistant. Okey, yang ni resistant. Yang hitam ni pula apa dia? Garisan hitam ni. Target akan jadi ni. SBR. Target akan jadi SBR tapi dia belum close lagi, dia reject balik ke atas, so dia warna hitam lah. Betul. Okey. So yang warna merah ni pula apa dia ni? Resistant yang support yang tu lah, candle merah biru. Baik, support candle merah biru. Perhatikan betul-betul. Line hitam ni ialah level close untuk candle bear, betul? Betul. Jap. Saya tengah tengok zero market sekarang ni. Di situ. Baik. Boleh nampak zero market tak? Nampak. Okey. Line hitam ni merupakan line di mana itu merupakan close price bagi candle bear. Manakala bawah dia sikit ialah open kepada candle bull. Boleh nampak? Nampak. Jadi support ni sepatutnya dia duduk macam ni. Dia tak boleh lebih tinggi. Kalau Safwan turun time frame weekly sekali pun, Safwan just boleh minimizekan dia macam ni je. Nampak? Oh, okey. Sebab apa? Weekly punya support tu dia tinggi ni je. Paling tinggi dia tinggi tu je. Takat ni je. Nampak? Okey, faham. Bila mana kita turun time frame weekly, okey, contoh. Okey, nak marking support, katakanlah macam ni, contoh. Tapi bila mana Safwan nak fokus pada zone yang berlakunya support yang sama, so ini marking dia. Boleh? So kita berpandukan yang monthly punya tu lah dulu. Tengok dulu yang monthly punya takat ni. Lepas tu turun weekly, pastikan price tak lebih tinggi. Sebaliknya antara kawasan ni sahaja. Boleh? Okey, faham je. Itu sekiranya Safwan nak fokus pada
marking yang ada alignment daripada time frame yang berbeza. Itu cara dia. Boleh? Boleh. Okey. Baik. Yang ni RBS ni dah betul. Dah cantik dah. Okey. Tapi SBR ni, dia bukan SBR, dia support. Sebab dia support. Dia kalau SBR, dia belah atas. Faham? Faham. So SBR ni tak boleh tanda. SBR ni salah. Ni support. Yang ni pun support. Yang tu okey. Baik. Dan yang ni pula merupakan RBS daripada time frame yang sama. Betul? Betul. Dan dia kena double pixel sebab dah berlaku candle warna merah tapi dia masih lagi belum turun ke bawah. Dia gagal untuk buat retracement kat situ. Okay. Berkenaan dengan dia double pixel ke tidak, itu belum sampai ke fasa yang itulah. Sekarang ni sebenarnya kelas bulan 8 pun tak start lagi. Okay. Tapi Safwan dah buat dan saya akan semak lah. Okay. Okay. Untuk weekly pula. Yang ni, apa dia yang panjang ni? Apa dia ni? Oh, okey, faham. So sekarang ni, kalau sebab Safwan buat pada 24 hari bulan, hari Sabtu. Kan, marking ni buat hari Sabtu kan? Betul, semalam. Bila Safwan dah buat 24 hari bulan hari Sabtu, terang-terang nampak yang mana dia dah reject price ni. So sebenarnya yang ni tak payah tanda pun tak apa ni. Melainkan kalau masa tu price ni dia duduk kat bawah sini. Then Safwan nak tanda tu tak apa. Tapi dengan warna hitam. Boleh? Kalau dia dah reject, tak payah tanda je. Kalau dia dah reject, lantak dia lah. Pasal dah reject dah pun. Boleh? Oh, tak perlu tunggu matalan ke apa? Dah, sebab dah close dah. Weekly candle dah close pada hari Jumaat hari tu. Kan? Betul. Jadi bila mana dia dah close, so untuk minggu yang sudah dan marking yang akan datang, itu adalah support. Tu bukan SBR. Faham? Oh, okey, faham. Dan sekiranya Safwan tanda SBR ni sebenarnya pada 21 hari bulan 2, candle weekly, dia dah batalkan SBR yang ni. Nampak? Oh ya, betul juga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya Safwan nak tanda macam ni dan double pixel sebagai satu level harga psikologi untuk ingat bahawa dekat sini ada kemungkinan besar yang buyer ni dia akan fikir buyer bila mana dia nak naik ke atas, dia sampai sini, so dia susah nak tembus, dia akan turun balik. Yes, boleh buat. Itu pemahaman yang betul untuk double pixel. Tapi kalau kata double pixel dan sebab dia ada dua SBR, yang tu salah. Sebab SBR ni telah dibatalkan oleh yang ini. Boleh? Boleh je. Sebab kegunaan double pixel ni pada lain orang lain cara. Ada setengah orang double pixel sebab dia nampak benda tu daripada segi sudut psikologi. Oh, benda ni dah batal tapi dia sangkut juga kat situ. Sebab tu dia tanda situ. Ada pula orang rasa, yang ni merupakan RBS daripada struktur yang sama. Tapi retracement belum jadi. Sebab tu kena bubuh double pixel. Itu by technical lah. Okay? Macam yang atas ni by psychology. Boleh? Boleh. Okay. Azizul ada soalan berkenaan penjelasan double pixel, single pixel tadi? Tak ada cikgu, dapat. Faham. Haikal, dapat? Haikal dengan Nazwan dapat tak? Sebab dua-dua pakai chat box. Okay, Dina? Dapat? Dapat cikgu. Rizwan, okey? Okey. Okey, baik. So, kita teruskan. Weekly marking so far okey. Cumanya kenapa line ni warna biru? So, adakah sebab dia resistant juga? Itu ke? Safwan? Sepatutnya resistant. Tapi tak ada lah. Okey. So, dah tahu dah kan? Kotak kan? Wah, siap buat plotting lagi kau. Tak ada plotting aja. Ni bukan plotting. Ni market yang dah bergerak Kenapa buat ni?
Nak sebab permulaan kan, so nak bagi nampak betul-betul. Apa yang nampak bila buat macam tu Boleh nampak poin-poin dia punya ni lah, Kenapa RBS, SBR. kenapa tak tukar line chart macam ni je? Boleh juga. Tapi dia tak ada different on colour lah. Dia hitam je lah kan. So kalau kata buat macam manual tadi tu nampak jelas sikit lah kot. Wallahualam. Okay. Baik. So okay, monthly, weekly, daily. Okay. So ni retracement belum jadi ni. Yang ni kena double pixel. Yang ni pun kena double pixel. Okay. Tak apa pun Safwan salah sebab kelas pun belum start. So tapi just kita share lah kan. Alang-alang dah check tu, kita share lah sepatutnya macam mana dan macam mana. Okay. So kemungkinan untuk GBP CHF daripada atas ni turun ke bawah. Okay. Ini daily. Okay. Ada kemungkinan daripada atas ni dia turun ke bawah macam tu dan seterusnya. Yang ni dia akan cari yang dekat sini. Ada kemungkinan kita letak dia dekat support sini. Okay. So ini kemungkinan yang pertama. Dan ini pula kemungkinan yang kedua. Okay. Dan kita turun H4, tengok ada tak RBS. Yes, ni dia nampak. Ada 1, 2, 3 RBS yang masih lagi belum berlaku retracement untuk time frame H4. Tu dia. Okay. So sekejap okay, lebih kurang macam ni. Okay, so next period separator untuk H4 dekat sini. Andaiannya ialah dia akan turun sama ada di sini ataupun di sini. RBS ni nampak? Boleh nampak? Nampak. Okay, ni andaian yang ketiga sebab kita dah ada 3 andaian tadi. 1, 2 ni atas sikit. Okay, dekat sini. Okay. Dan selepas pada tu ada kemungkinan dia akan stuck dekat sini. Yang tu floating lah, tu panjang cerita lah. Okay. Allah. Okay, baik. Baik. Tu dia. Kebetulan nampak berhampiran dengan support monthly dan weekly. So quite nice lah floating tu. Cuma yang ni tak berapa nak cantik sebab dia betul-betul depends on H4 sahaja. Weekly ada apa-apa tak kat situ. Weekly tak nampak. Saya visualizekan dia untuk weekly. Ada siapa-siapa yang nak share template ke lepas pada ni? Ada ke? Weekly masih lagi tak ada apa. So H4. Tadi tengok daily. Okay. So daily punya marking selesai. Kena cari kenapa dia stop kat bawah ni. Kita kena cari. Okay. Yang ni pun double pixel. Okay. Yang ni pun double pixel. Okay. Dan bawah-bawah tu lagi jauh lah. Okay. Cuma bila Safwan nak buat marking, contoh start dengan monthly. So dekat sini lah aras yang paling tinggi untuk monthly. Okay. Yang ni dekat sini pula. Okay. Nak letak dekat support pun tak apa. Nak letak rendah sikit pun tak apa. Alamak, mana hilang ni? Okay. So untuk ini untuk weekly. Dan bila mana kita turun time frame weekly, Safwan boleh nampak dia sini masih lagi belum berlaku retracement. Nampak tak? Arrow yang belah atas ni, kan? Dan kita akan fokus antara zone ni lah, antara range atas dan bawah ni lah. Lepas kita selesai dekat weekly punya marking, then kita akan turun time frame daily. Mana arrow tu? Oh, tak ada.
Sekejap Okay, turun ke time frame daily. Dan kita turun. Ni dia. Okay. Ni zone yang kita nak fokus untuk time frame daily. Ni weekly. Okay, tadi weekly. So kalau kata daily kita nak fokus dekat, let's say kita ambil yang ni, sebab yang ni level yang paling tinggi, belum berlaku retracement dan atas dia ada resistance. Bila mana nak fokus pada range, okay, fokuskan pada level RBS atau SBR yang masih lagi belum berlaku retracement, makna kata hutang, itu yang pertama. Selepas pada fokus yang tu, fokus pada zone resistance yang ada atas dia. Untuk kes ni saya fokuskan dekat sini. Pasal apa? Dia berlaku alignment daripada time frame weekly, daily dan H4. Boleh nampak? Faham macam mana? Faham tak macam mana yang saya buat tu? Nak fokus mana-mana range dia, faham Semualah, semua faham ni? Dina, Rizwan, Nazwan, Azizul, semua faham ni? Saya faham, cikgu. Okey. Baik, selesai yang tu kita tengok H4 pula. Saya tak boleh ada benda ni, saya jadi pening. Okey, baik. So H4 yang ni kena double pixel, yang ni pun sama. Yang ni tak ada SBR ni. Yang ni pun sama, yang ni pun sama, kena double pixel. So nak tahu yang ni apa yang dia akan buat. Okay, kena turun time frame yang lebih rendah. Ambil kau sampai M30 tanda ni. Ni dah batal dah ni. Ni Safwan. Betul juga. Ni ada SBR ni. Tapi dah batal. Sorry. Ni support, ni resistant tau. Ni resistant tau. Okay. Ni resistant. Okey. Situ resistant. Kini ada SBR tapi dah batal. Enam 6708 so batal. Uh, 6708 juga. Yang ni pun sama, dah batal. Tak ada, so resistant punya area. Saya nak tengok entry ni, kenapa dia reject. Ni yang saya nak tengok. Okay, so untuk marking memang yang ada masalah dia ialah untuk menentukan sama ada dia double pixel ataupun single pixel yang pertama. Kemudian Safwan perlu berikan perhatian sama ada dia break ataupun valid. Okay, makin turun time frame makin banyak error yang kita nampak daripada segi break and valid. Kemudiannya macam ni contohnya. Okay, boleh nampak yang mana resistance ni sebenarnya kita boleh perkecilkan sebab ini daily punya resistance. Kemudiannya sini
H1 punya resistance dan dalam masa yang sama H4 tak ada. Mana tadi? Sini. So H4 tak ada resistance, okey lah. Tapi H1 dia kita boleh simplifykan dia sebenarnya. Okey, dalam zone ni. So kita simplifykan caranya ialah sebab belah atas ni kita tak nak dia bergerak, kita nak gerakkan belah bawah sahaja. Jadi pegang yang bawah. Okey, nampak? So atas tu walaupun saya salah tarik, dia tak akan bergerak. Nampak? Nampak je. Okey, so gerakkan macam tu. Okey, done, settle. So daily H1. /H1 dia akan jadi gitu. Okey, settle. So actually by marking Safwan advance lah sebab kelas pun tak start lagi kan. Mungkin Safwan ada buat homework ke apa ke, wallahu alam, saya pun tak pasti, tapi good effort there. Kita boleh nampak yang betul-betul commit dengan pembelajaran. Okay. So yang ni kalau kata boleh update marking, ni guna apa? Label properties. Yalah, label properties. Betul lah tu, sama lah. Okay, Safwan ada soalan? Takat ni tak adalah, cuma nampak lah silapan-silapan tu. Clear Boleh Boleh je. Yang lain-lain ada soalan? Ada? Tadi kan. Lepas ni ada siapa pula yang nak check marking? Tapi nak kena tunggu rekod ni habis dululah. Saya dah forward ke punya. So Dina nak terus check marking ke macam mana? Boleh je kalau cikgu free. Nak rekod tak? Tak payah. Tak payah Okay, so saya end yang ni, saya akan terus bagi webinar yang baru Baik. Baik je. Okay, baik. Tengok kat grup nanti saya bagi. Baik, Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Sama.